Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin. Alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Amma ba'd. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah kita diberi kesempatan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama dengan Al-Quran Al-Karim, kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya nak ingat diri saya kemudian kedua semua tentang kewajipan kita terhadap Al-Quran Al-Karim. Kita boleh sebut Quran Al-Karim di sana ada wajibat, ada beberapa tanggungjawab yang kita kena ada lah terhadap Al-Quran Al-Karim. Kita ada tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tanggungjawab kita dengan ibu bapa kita, dan juga di sana tentu semua tanggungjawab kita dengan Al-Quran Al-Karim yang merupakan panduan hidup yang Allah Subhanahu Wa Taala turun kepada kita melalui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana boleh sebut panduan hidup ni kita kena cakna lebih lah. Bukan hanya sekadar letak atas mandi, letak atas paru, kan? Tapi yang boleh sebut panduan hidup, maka di sana ada beberapa tuntutan yang kita perlu buat. Yang pertama sekali ialah kita yakin bahawa Al-Quran Karim adalah penyelesaian kepada kehidupan manusia. Dan kehidupan manusia ni tentu semua yang akan menyelesaikan masalah kehidupan manusia dalam semua segi adalah Al-Quran Karim. Panduan yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam semua segi, dari segi kepercayaannya, dari segi ibadahnya, dari segi muamalah dan sebagainya, semua terkandung dalam Al-Quran Karim. Sebab itulah antara kewajipan yang mesti ada dari kita ialah keyakinan kita bahawa Al-Quran adalah penyelesaian kepada segala permasalahan manusia. Yang kedua tentu semua ialah kita kena berdamping dengan Quran lah. Berdamping Quran makna dia kita kena baca, kita kena kita kena baca, antara kita kena baca Al-Quran Al-Karim. Yang boleh sebut panduan kita kena tengok semua. Orang belajar undang-undang begitu juga, dia buku semua buku undang-undang dia. Itulah tentu semua panduan hidup ni mesti kita tengok semua, kita baca semua. Itu yang pertama sekali. Dan saya pernah sebut cerita sebelum ni bagaimana orang dulu, kan? Kalau tak boleh baca Quran, memang satu benda yang cukup-cukup tak selesa. Siapa saya pernah cerita kepada tuan-tuan sebelum ni, siapa ada salafus soleh sebelum dia meninggal dunia, Allah Ta'ala bagi kuasa lagi dia bercakap, kan? Dia masih lagi minta Al-Quran nak baca. Saya kena catat dalam sejarah kata-kata dia, inni akhafu an yamurra alayya yawmun lam aqra fihi Al-Quran. Dia kata aku bimbang, aku takut berlalu satu hari aku tidak baca Al-Quran Karim. Itulah satu perasaan, rasa tersedak yang kalau dia tak boleh baca Al-Quran Karim. Yang tiga tentu semua ialah tak cukup hanya sekadar baca, kita cuba wakaf. Satu lagi kewajipan kita ialah kita cuba memahami dan menghayati. Dan itulah yang kita pelajari. Satu ni atas rasa mana kita nak baca, kita nak faham, dan kita tekad untuk beramal ataupun untuk menterjemahkan dia panggil apa, akhlak Quran dalam kehidupan kita. Itu di antara tanggungjawab yang kita letak semua kepada kita dengan Al-Quran Karim. Dan kita doa semua supaya Allah Subhanahu Wa Taala beri kekuatan kepada kita boleh bersama Quran, kita boleh faham Quran, dan kita boleh menghayati Quran dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kali ini insya-Allah kita akan baca ayat yang ke 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.
صنع الله الذي أتقن كل شيء صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعملون إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ما تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون Alhamdulillah, kita dah baca surah An-Naml ayat 88 sampai akhir ayat itu 93. Alhamdulillah, kita telah lalu beberapa ayat daripada awal sampai hari ini. Alhamdulillah, satu banyak perkara yang kita dapati dalam surah An-Naml. Dia sama ada perkara berkaitan dengan masalah akidah, berkaitan dengan masalah ibadah, cita-cita, kemudian persoalan yang berkaitan dengan hari akhirat. Tentu semua sebelum saya masuk ayat 88, kita cuba tengok sikit apa yang kita bincang sebelum ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang Al-Quran yang Allah Taala tu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana Quran tentu sama antara benda yang Quran cerita ialah apa yang akan berlaku setelah manusia mati ataupun disebut sebagai hari akhirat. Di mana cerita-cerita dia tak ada dalam kitab-kitab lain, tak ada dalam matematik, tak ada dalam kitab sains, tetapi dia adalah satu perkhabaran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran Al-Karim. Lepas tu kita dah bincang bahawa ni, di mana sebelum daripada bincang hari akhirat, sebelum tu dia bincang tentang Al-Quran. Kaitan antara sebab katanya ulama ialah sebelum kita bincang akhirat, di mana persoalan akhirat ni adalah dicerita oleh Al-Quran Al-Karim. Sebab itulah sebelum pembincangan akhirat layak ni disebut tentang Quran dulu, di mana di antara kandungan Quran ialah persoalan yang bincang hari kiamat. Tentu hari kiamat ni dia ada Al-Quran ni, kita
cerita dua perkara, alam dunia dan alam akhirat. Alam akhirat yang tentu semua Allah Ta'ala cuba meyakinkan manusia dalam bentuk berbagai-bagai bahawasanya di sana adanya hari kiamat. Sebab itulah Quran ni dia bina keyakinan supaya manusia percaya dengan bentuk yang berbagai-bagai. Dalam persoalan akhirat, antara persoalan yang lama orang tak percaya, bukan sekadar Nabi Muhammad, bukan sekadar pengikut Nabi Muhammad, orang dulu begitu juga. Akhirat di antara benda yang bagi dia orang tak ada oleh kaum mungkin dia orang. Mari para Nabi alaihi cuba tanam, cuba bina dia orang supaya percaya di sana adanya di akhirat, hari kebangkitan, hari manusia akan nilai amal-amal manusia dalam kehidupan dunia. Maka persoalan akhirat ni mari dalam bentuk dia bina keyakinan banyak perkara lah. Yang pertama sekali, antara benda yang Tuhan bina keyakinan di sana adanya akhirat ialah Allah Ta'ala sebut kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran banyak Allah Ta'ala cerita tentang kuasa dia, kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kuasa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka bila sebut kuasa Tuhan, berbagai-bagai bentuk Tuhan sebut dalam Quran kuasa dia. Maka bagi orang yang memahami, bagi orang yang hati dia nak pada kebenaran, bagi orang yang hati dia sedar, hati dia hidup, maka dia akan percaya. Bagi dia rasa tak pelik kalau di sana adanya hari kiamat, sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa. Yang kedua pula tentu semua, Allah Ta'ala mari dalam bentuk dia ni bawa berita-berita persekitaran kita, atau contoh-contoh persekitaran kita. Kalau kita tengok benda tu, kalau kita perhati betul-betul, maka itu juga di antara bukti di sana adanya hari pembalasan. Bagi contoh Allah Ta'ala terbicara sebelum ni, bagaimana bumi yang kering kontang, tiba-tiba marinya hujan, tengok hidup balik semula, dah jadi hijau naik apa semua kan. Ataupun pembicaraan kita pada minggu lepas tentang masalah kejadian Malaysia. Tidur kemudian bangun segar pula, bangun pula, tidur kemudian bangun pula kan. Makna siapa yang boleh buat bagai-bagai gitu ni? Kalau kita buat itu betul dengan hati yang nak kepada kebenaran, hati yang insaf, kita rasa ini yang boleh jadi. Antara contoh dia ni akan berlakunya hari kiamat atau hari kebangkitan semula. Banyak tentu semua betul lah kisah ini ada dalam tesis saya kaitan dengan dia bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia bina keyakinan kepada manusia di sana adanya hari akhirat. Pertama tadi saya sebutlah, dia tunjuk bagaimana kuasa Tuhan, ilmu Tuhan. Yang kedua, Allah Ta'ala tunjuk bagaimana persekitaran yang berlaku, yang mana kita boleh tengok kiri kanan kita boleh tengok. Ini semua adalah sebagai contoh dia ni di sana adanya hari kebangkitan. Kemudian kita bicara bahawa ini tentu semua ialah ayat yang ke-86 itu. Alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Allah Ta'ala bawa ayat tentang kejadian siang dan malam. Siang dan malam, tengok siang malam manusia boleh berehat, tidur, kemudian esok pula bangun boleh buat kerja. Tidur kemudian bangun tu terus bertengok habis itulah manusia kalau mati Allah Ta'ala boleh sangkap hidup balik semula. Maknanya itu di antara contoh-contoh atau pembuktian yang Allah SWT bawa supaya manusia maknanya hinggalah jangan rasa syok lah di sana kiamat atau kebangkitan. Makna satu benda yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan benda-benda kita boleh tengok alamat-alamat yang berlaku dalam persekitaran hidup kamu, iaitu siang dan malam. Itu mudah sebenarnya. Cuma kerana kita tak mikir, kita bakal gitu je. Sebab itulah apabila kita bangun tidur, kita diajar Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Itu semua semua ialah satu dia nak menghidupkan dalam hati kita di sana adanya hari akhirat. Di sana hanya hari pembalasan. Di sana ada hanya hari yang Allah Ta'ala akan hidup manusia semula lepas daripada manusia mati. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian baru ini kita bincang tentang perkara tentang mukadimah ataupun pendahuluan berkaitan dengan masalah hari kiamat. Hari kiamat dia ada mukadimah, dia ada alamat-alamat dia lah. Baru ini kita bincang antara alamat oleh sahabat satu perikat tentu semua apabila manusia tak ada orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala,
Maka di antara alamat yang kita bicara baru ni ialah Allah Ta'ala akan mengeluarkan apa dia ni, akan mengeluarkan binatang yang begitu besar daripada muka bumi. Adabah yang sebut dabatan minal ardi, binatang yang begitu besar yang keluar bukan daripada langit tapi keluar daripada bumi. Jadi kata-kata tempat keluar adalah di Makkahul Mukarramah. Itu yang kita ada bicara pada minggu lepas. Kemudian lepas tu pula tuan-tuan semua, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pula bawa kita tentang alamat ataupun keadaan yang akan berlaku di hari akhirat. Ya, apabila berlaku di hari kiamat, manusia dibangkit semula, Allah Ta'ala bawa satu gambar dia. Tuan-tuan semua, saya dah sebut tadi tentang Allah Ta'ala cerita tentang keyakinan yang melalui akhirat, melalui apa dia ni, melalui perkara tadi. Antara benda yang saya bina, keyakinan ialah tertunjuk beberapa episod yang akan berlaku di hari kiamat. Go to. Akhir sekali kita baca seorang benda tu nampak depan kita. Ya, selak-selak yang berbagai-bagai tersebut tentang hari kiamat. Hotullah, banyak kali sebut dalam Quran. Itu semua kaedah Quran cuma nak bina keyakinan. Kemudian cara Quran bawa pula macam seorang benda tu berlaku depan kita. Benda tu hidup berlaku. Okay, ini tuan-tuan semua di antara keunikan Quran dalam bina keyakinan kepada manusia tentang di sana ada hari kiamat. Kemudian tuan-tuan semua, manusia akan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat lah. Yauma nahsyuru min kulli ummatin fawjan mimma yukadzibu bi ayatina fahum yuzamun. Akan dibangkit semua orang-orang manusia dibangkit, kemudian manusia dibagi kepada dua kumpulan, semuanya akan dibawa dihadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala akan hisab, Allah Taala akan bertanya dia orang, apa yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Kemudian tentu semua akhir sekali kemuncak yang boleh sampai di hari akhirat, waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Sampai di hari akhirat apabila berdepan persoalan-persoalan berbagai-bagai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka pada masa itu tentu semua orang yang zalim diri mereka. Zalim sini maknanya dia kufur, dia maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Itu satu sebahagian daripada kezaliman. Waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu. Allah Ta'ala tu tak kena azab kepada mereka ni bukan kerana Allah Ta'ala dipilih kasih tidak. Apa yang berlaku dalam kehidupan akhirat ialah bima zalamu dan kezaliman yang mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Kezaliman sini kata ulama ialah antaranya ialah kekufuran ataupun pendustaan mereka terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Zalim maknanya dia letak satu benda tak kena pada tempat sebagai zalim. Sepatutnya Quran dia beriman, sepatutnya di akhirat dia percaya pada akhirat, tiba-tiba dia lari ke lain. Maka satu kezaliman berlaku dalam kehidupan dia, maka dia diseksa oleh Allah Ta'ala di hari akhirat kerana kezaliman inilah. Fahum la yantiqun. Dari akhirat tu satu gambaran di mana dia tak ada kecek apa tu. Sorry nak bujah ke apa. Lalu dunia dia kecek banyak, ya kecek. Sampai akhirat tak ada lah yang sunyi kita tu semua. Hadza yaumul la yantiqun. Al-Quran sebut pada hari ni hari dia manusia tak ada kecek dah. Allah Ta'ala sebut habis, kemuka habis ke apa yang lakukan dalam kehidupan dunia. Masa tu memang tercengang-cengang berlaku, tak boleh nak kecek, tak boleh nak walas, tak boleh nak bujur sekejap apa. Bukan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Dalam dunia orang habis kecek dah. Kecek tak puas kecek. Kau tu ni tapi kena ingat satu masa fahum la yantiqun, mereka tidak akan diberi peluang untuk bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan sekadar tak boleh cakap, bahkan benda lain yang cakap. Tak, anggota-anggota kita ni akan diberi kuasa oleh Allah SWT untuk mengukuhkan hujah ataupun berbicara, kita panggil, di negeri akhirat. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi tuan-tuan semua tentang di sana dia panggil tiupan sakakala lah. Tiupan apa dia? Tiupan yang berlaku dua kali. Kali pertama ialah binasanya dunia. Yang kedua ialah tiupan yang kedua ialah manusia dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan semua dalam ayat yang 87 yang kita bicara baru ni, wa yawma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa fil ardi illa man syaa. Masa tu memang ketakutan lah. Semua makhluk yang ada di muka bumi, manusia dan sebagainya, kadang takut. Kecuali ada jenis-jenis manusia, jenis-jenis makhluk ataupun jenis-jenis kumpulan-kumpulan yang diberi keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana tuan-tuan semua illa man syaa Allah ni, ulama dia berbicara
bukan antaranya malaikat, antaranya para anbiya alaihi wassalatu wassalam, antaranya orang mati syahid, antaranya orang soleh. Masa tu dia orang ni tuan semua tak rasa takut ke apa lah kalau banding dengan orang lain. Peristiwa yang berlaku, tiba saudara yang berlaku, perang berlaku, orang bakal takut berlaku. Kita bayangkan tua kita budak situ masa tu gitu juga kan. Tapi rupanya sana ada jadi manusia yang Allah Ta'ala bagi selamat, dia tak rasa takut. Sebab apa tuan semua dia? Sebab dia takut dah dalam kehidupan dunia. Sebab tu orang takut dunia ni, dia tidak akan berlaku ketakutan kali kedua dia di akhirat. Ketakutan pertama takut pada Allah Ta'ala. Orang takut dalam dunia, takut pada Tuhan, maka insyaAllah satu masa dia tidak akan pulang ketakutan, di mana dia akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betul ayat kata apa dia? وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ. Semuanya akan jumpa Tuhan berlaku dalam keadaan hina dina. Dan semua manusia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu semua ayat ini kadang-kadang kita duduk saja sore kita memikirkan lagu mana kita kan apabila dibawa kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Okay. Kemudian antara peristiwa yang berlaku di hari kiamat itu semua, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra as-sahab sunnallahi alladhi atqana kulla shay'in innahu khabirun bima taf'alun. Ayat yang ke-88 ialah, dan engkau akan melihat gunung ganang yang engkau kira tetap di tempatnya, padahal dia berjalan seperti awan berjalan. Itulah ciptaan Allah Ta'ala yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu. Sesungguhnya dialah yang maha teliti apa yang kamu kerjakan. Satu suasana yang berlaku tentu semua, di mana satu perubahan dipanggil kedudukan bumi, gitulah. Kan, kalau sebelum ni kita tengok dia di bukit duk pacak kita macam tak gok sekat apa kan. Begitulah suasana yang kita tengok pada hari ni. Tapi akhirat memang hancur pun apabila akan terbang macam dia ni, macam awal-awal gitulah. Kan, tak ada tempat nak pijak. Kalau sebelum kita nampak memang wafat ji ataupun teguh sungguh kedudukan kedudukan bukit kan. Tapi pada hari itu tuan semua apabila berlakunya dia ni akhirat ataupun semua tadi berlakunya kiamat, di mana bukit-bukit ability macam tak ada tempat gantung kan, macam angin gitulah, macam awan lalu gitulah. Dia satu peristiwa cukup dahsyat tuan semua yang digambar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tengok ni perubahan dia panggil gempa bumi sikit-sikit begitu dahsyat dah. Bayangkan tuan semua satu perubahan yang begitu dahsyat yang berlaku kan. Bukit-bukit kita tengok pacak molek sebelum ni, gapak dia ni apa molek, tiba-tiba tak ada, tiba-tiba macam ada sekeru dia dah ada cabut salah macam tu lah kan. Kemudian waktu macam angin gitu, salah macam awan-awan yang berterbang kan. Ini satu suara yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di mana perubahan ini tuan-tuan semua, perubahan ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang Maha Kuasa lah. Perubahan ini sebenarnya perubahan bumi, berapa dia tepat, perubahan dia ni kedudukan bumi ataupun dia ni bukit-bukit dan sebagainya, itu semua adalah daripada perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhanlah sunnah Allah alladhi atqana kulli syai'. Allah Ta'ala lah yang dia ni yang sempurna menciptakan segala-galanya. Bangunnya cerita kepada kita bahawasanya benda ni tak pelik lah, tak heran lah bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan boleh buat macam tu. Ini semua adalah Tuhan Maha Kuasa. Tuhan tahu segala-galanya apa yang dibuat atau apa yang dilakukan oleh manusia. Itulah tentu semua satu gambaran dia ni perubahan yang berlaku. Dan apabila sampai yang akhir berlakunya sekarang pada tiupan kali kedua tentu semua di sana akan berlaku perubahan, di mana bumi ini bukan bumi akhirat, bukan bumi dah, bukan bumi ini dah, akan ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yauma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Pada masa itulah bumi akan ditukar dengan bumi lain oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini tentu semua di antara gambaran ringkas kan, bagaimana apa yang akan berlaku setelah berlakunya hari kiamat.
Ini satu kedahsyatan yang berlaku. Tapi kena ingat yang berlaku ini semua adalah mengikut ketentuan, mengikut kebijaksanaan dan kehebatan yang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalam suasana akhirat, apabila berlakunya hari kiamat, kebangkitan semula ke apa semua ni, maka di sana kita akan tengok gulungan-gulungan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala akan kelahkan manusia ini kepada dua gulungan. Ramah-ramah dalam dunia ni maka di sana akan berlakunya kebangkitan, di mana di sana ada dua kumpulan manusia yang akan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan akan berdepan dengan apa dia hasil masing-masing yang mereka buat dalam kehidupan dunia. Contoh semua dalam ayat yang ke-89 ni, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang apa dia ni, dua golongan manusia dan macam mana keadilan Allah Subhanahu Wa Taala menilai kerja-kerja yang dibuat oleh manusia. Man ja'a bil hasanati falahu khairun minha wa hum min faza'i yawma idzin aminun. Maka siapa yang buat kebajikan, maka dia memperolehi balasan yang baik, lebih baik daripadanya. Sedangkan mereka merasa aman daripada kejutan yang dahsyat pada hari kiamat. Orang yang bersusah payah dalam kehidupan dunia, bermujahadah, mengaji, beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bawa pahala. Hasanah saya kata semua ni kita bagi tiga. Sama ada hasanah dalam bentuk hati dia, kemudian hasanah dalam bentuk perkataan dia, kemudian hasanah dalam bentuk perbuatan dia. Sebab dalam Islam Allah Ta'ala nilai pahala ni tiga tempat saya nilai. Hati kita kalau comel Tuhan nilai, kemudian mulut pun kita juga akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa dia selagi kita panggil perbuatan. Mana-mana orang yang buat kebaikan melalui tiga saluran ni. Man ja'a bil hasanati, siapa-siapa yang bawa kebajikan. Betullah kita pertama sekali kita kena doa banyak supaya kebajikan kita ni bawa sampai semua di hari akhirat dan kekal bersama-sama kita. Sebab ada setengah orang tu semua dia buat kebajikan tapi sampai tepat dan orang ambil ke orang. Oh ni kalau kita balik bimbing sekali, dia panggil muflis. Pada satu masa Nabi SAW berkata, "Tadruna manil muflis?" Qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata'. Rasulullah SAW cuba satu soalan kepada sahabat. Satu pun soalan bukan nak jawab pedok kan, tapi soalan Rasulullah nak cerita apa yang sebenar yang berlaku. Rasulullah kata, "Tadruna manil muflis?" Mu tahu ke siapa yang dikatakan orang yang bankrupt, orang muflis? Sahabat bila Rasulullah sebut gitu, dia pun mikir macam dunia lah. Orang muflis ni sahabat kata ialah orang yang tidak ada harta benda, tidak ada habuan. Atau muflisnya Rasulullah kata muflis sebenarnya lah orang yang kembali kepada hari akhirat. Dia bawa pahala semaya dia bawa pahala puasa dia bawa pahala zakat dan berbagai pahala dia bawa. Tapi masalahnya dalam kehidupan dunia tak selesai. Dia cela orang, dia kata ke orang, dia hina ke orang, dia pukul orang, dia bunuh orang. Akhir sekali pahala dia akan diambil oleh orang lain. Sebab tu lah terus semua kita orang Islam ni kena ingat lah. Terutama kita orang ngaji. Kadang-kadang kita pelik kalau orang ngaji kadang-kadang betul ada tak ngaji kadang-kadang. Bak kata orang berahi kadang-kadang, bak cela orang, bak imak pesenah orang kita tak mana kita. Lepas tu kalau mau kita ngaji Quran, ngaji tafsir, ngaji kitab, ngaji hadis, kita kena beringat apa mana. Lepas tu kadang-kadang kita malu orang yang mergelah foto lebah darinya, tu masalah. Itu kadang-kadang malu juga. Dah, pakai piyah, pakai bergabung, kadang-kadang sama malu kan. Pak orang yang tak ngaji, sudahlah dia tak apa, dia tak ngaji. Kita ada kadang-kadang mulut kita lebih lupa daripada orang lain. Kita lebih hina orang lebih daripada orang lain. Kita suka fitnah lebih daripada orang lain. Saya kadang-kadang kali semaya masjid buka WhatsApp tengok tahu dia. Pagi kita orang dalam WhatsApp kita tulis akhir kata takut akhirat dalam muflis juga apa semua. Dia pun tak kira orang tu kan. Waktu kena ingat lah. Kata semua saya bukan kata siapa-siapa lah. Maknanya kita orang ngaji, orang yang faham Quran ni dia kena disimak oleh orang kita. Kita nak supaya kebajikan kita ni sabar semua di akhirat, tak diketik, tak diambil oleh orang lain. Man ja'a bil hasani falahu khairun minha. Siapa-siapa yang buat kebajikan, saya sebut tadi lah, sama ada apa dia ni
saluran hati dia sabar ke semua kan tu dia panggil kebajikan melalui amalan hati. Kemudian kebajikan melalui amalan lidah katalah kan ada kerja benda molek dengan jauh dia suruh orang benda molek. Kemudian kebajikan dalam bentuk perbuatan. Dia main ngaji, jalan kaki, main ngaji, kau pulang nulis, kau apa semua kan. Itu kita panggil kebajikan dalam bentuk perbuatan. Okey. Akhirat tu kan semua Allah Ta'ala beri keadilan kepada manusia. Dalam dunia ni kadang-kadang tidak adil. Kadang-kadang orang molek pun yang tidak mau juga. Kalau mana dah. Bagi saya semua lah. Orang molek di penjara kadang-kadang. Orang molek kadang-kadang di bekah kadang-kadang kan. Tapi di akhirat tu terus semua siapa-siapa dia takkan manja. Siapa-siapa yang buat kebajikan. Tak kira siapa. Kan? Akan diberi keadilan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Keadilan Tuhan ni kadang-kadang special dalam kehidupan dunia. Orang buat kebajikan ni falahu khairum minha. Allah Ta'ala akan beri lebih baik daripada itu lagi. Lepas tu kita dah belajar sebelum ni kan. Satu kebajikan Allah Ta'ala kata 10 sampai 700 kata-kata. Nah sebab itulah kita beriman kepada Allah Ta'ala. Kita tidak bakhil untuk kebajikan. Dan kita yakin kebajikan yang kita buat akan dikembangkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Falahu khairum minha. Allah Ta'ala akan bagi lebih baik daripada itu lagi. Kan? Jadi ini keyakinan kita tuan-tuan semua. Kemudian wahum min fada'in yauma idzin aminun. Yang kedua pula ialah apa dia ni tadi Allah Ta'ala akan gandakan amalan dia, amal gandakan pahala dia. Kemudian yang ketiga pula ialah mereka rasa aman pada hari itu. Aman pun sebahagian daripada pembalasan daripada Allah Ta'ala. Sebab itulah saya dah sebut tadi, orang takut dengan kehidupan dunia ni sebab akan tak bagi takut di akhirat lepas ni. Takut mana takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kehidupan dunia, akhirat Allah Ta'ala akan bagi keamanan. Sebab tak mungkin akan berlaku dua ketakutan dalam kehidupan manusia. Kan? Kecuali takut benda lain kan. Kalau orang takut pada Allah Ta'ala kehidupan dunia, maka dalam kehidupan akhirat dia tidak akan takut lagi. Tapi diberi keamanan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan semua ni sebahagian daripada apa dia ni dia panggil hasil kerja-kerja kita dalam kehidupan dunia ni. Gandaan pahala diberi yang kita hebat sekali. Yang kedua yang besar sekali adalah masalah keamanan. Orang yang ada keadaan susah, orang yang ada keadaan ketakutan ke apa semua, tiba-tiba di sana ada gulungan yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri keamanan kepada dia. Inilah yang kita harap sangatlah. Kemudian yang ikut pula yang hasil semua وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan barang siapa membuat kejahatan, alhamdulillah kita terlindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita lalu boleh kejahatan dalam dunia kita boleh sesalah. Itu yang kita nak kita minta keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak benda-benda apa dia ni dia panggil apa dia alat untuk mendapat keampunan daripada Allah. Kita main ngaji buka ampunan, kita tengok Quran buka keampunan, kita baca Quran buka ampunan, kita tolong orang buka ampunan. Sebab dalam dunia ada antara agenda hidup kita tu semua bagaimana kita nak cari keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Waktu di antara agenda yang utama adalah rahmat dan keampunan antara benda yang kita kena pakai kejar dalam kehidupan dunia. Gapo amalan yang akan dapat rahmat, gapo amalan yang akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuba tengok ayat ni, ayat ke-90 orang tak dapat keampunan ni. Dan bahawa siapa yang bawa kejahatan tak sesat dalam kehidupan dunia, kejahatan bersama ada dia dengan Tuhan, tak sempurna apa dia ni panggil tanggungjawab kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kejahatan dia dengan masyarakat, kejahatan dia dengan makhluk lain dan sebagainya, tentu semua dah yang dia buat tu, maka disungkurkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Ini satu bentuk penghinaan lah. Tak, bukan wajah saja tak, tapi semua masuk neraka belakang pun cerita ini satu bentuk penghinaan. Macam kita tolak kepala orang ke muka orang, satu bentuk penghinaan lah. Oleh sebenarnya ke mana tu Allah terus semua penting apa dia ni sini walaupun dia sebut wajah tapi semualah manusia akan dihukumkan dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Kejahatan ni antara besar sekali adalah kufur lah, syirik, maksiat, kefasatan, kefasikan dan sebagainya. Itu dia kita panggil apa dia? Kejahatan. Dan barang siapa yang buat kejahatan, maka tersungkurlah wajah mereka ke dalam neraka. Kamu tidak diberi balasan melainkan setimpal dengan apa yang telah kamu kerjakan. Allah Ta'ala bila hukum manusia ni, begitulah berdasarkan kepada apa yang manusia buat. Cuma Tuhan ni, kalau benar molek terang ganda, tapi benar tak molek sesuatu je. Itu dah mula rasa je kita ni. Tak kata kita dah, walaupun silap kita buat Tuhan ganda, Tuhan apa, Tuhan tulis jangan sedap kita memang juga kan. Walaupun itu kaedah asal macam itulah. Kejahatan tu Allah Ta'ala ganda, setimpal apa yang kita buat, tapi kejahatan kebaikan itu adalah falahu khairum minha, lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Man ja'a bis-sayyi'ati fakubbat wujuhum fin nari hal tujzauna ma kuntum ta'malun. Terus melepas daripada sesat maut. Kemudian akhir sekali Nabi SAW diperintah oleh Allah SWT bukalah ayat yang ke-91 sampai akhir ini, beberapa saranan Allah SWT kepada Nabi dan saranan kepada kita semua lah. Sebagai dipanggil apa, mati awal kita Allah Ta'ala apa dia ni, Allah Ta'ala pesan kepada Nabi dan pesan kepada kita semua. Innama umirtu an a'budu rabb hadhil baldati allati harramaha lahu wa lahu kullu syai'in wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah ini yang telah menjadikannya suci, menjadinya suci dan segala sesuatu adalah miliknya. Dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang muslimin yang menyerah diri bulat-bulat kepadanya. Ayat yang ke-90 Allah Ta'ala perintah Nabi SAW. Nabi dah dakwah dah. Nabi dah dakwah dah. Nabi telah menyampaikan risalah Islam kepada masyarakat. Dan akhir sekali Nabi kata kepada dia, aku ni bukan nak masuk ke produk lah. Aku diperintah supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas daripada Nabi buat kerja ke semua, kerja Nabi adalah mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu dalam ayat ni dia sebut dua sebab lah. Dia sebut sebab mengabdikan kepada Allah Ta'ala ni, di sana dia sebut dua sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama sekali, Tuhan yang kita diperintah supaya beribadah, Tuhan ni dan Tuhan yang jaga kota Mekah. Tuhan panggil apa? Tuhan yang menjaga apa dia ni, yang menjaga kota Makkah dan Mukarramah. Fa na'budu rabb hadzal bait. Tuhan ni lah Tuhan yang kita diperintah sebagai ibadat. Tuhan ni lah Tuhan yang jaga kota Mekah, Tuhan yang memberi keamanan kepada kota Mekah, Tuhan yang larang kamu daripada buat benda-benda tak molek di kota Mekah, bunuh dan sebagainya. Contoh semua ayat ni katanya ulama sebagai satu isyarat nak perli orang-orang kota Mekah, maknanya tak kenalah kamu semua berhala-berhala, sepatutnya kamu kena sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuhan ni lah Tuhan jaga kamu, Tuhan inilah yang memelihara kamu. Yang kedua pula tuan-tuan semua, kenapa dalam ayat Nabi kata dia sembah apa dia mengabdikan diri kepada Allah SWT, Tuhan yang jaga kota Mekah. Yang kedua pula adalah Tuhan yang Nabi mengabdikan diri ini adalah walahu kullu syai'. Allah Subhanahu Wa Ta'ala inilah yang segala-galanya. Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memiliki, kemudian Tuhan yang mengurus segala-galanya. Mana tak akan mengabdikan selain daripada kepada benda lain selain daripada Allah Ta'ala. Sebab Tuhan pertama tadi, Tuhan inilah yang jaga Baitullahil Haram. Yang kedua pula Tuhan inilah yang maha kuasa segala-galanya. Walahu kullu syai'. Tiga kali pertama sekali khalqan. Di segi Allah Ta'ala yang mencipta. Segala-galanya dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua milkan. Allah Ta'ala ini sahaja yang memiliki segala-galanya. Yang tiga pula tasarrufan. Tuhan inilah yang apa dia panggil, Tuhan inilah yang mengurus segala-galanya. Sebab itulah Nabi SAW dia tidak akan mengabdi kepada benda lain. Sebab apa yang mengabdi kepada Allah Ta'ala pertama sekali, Tuhan inilah jaga Ka'batul Musyarrafah, dan Tuhan inilah yang maha apa dia, yang maha kuasa segala-galanya. Walahu kullu syai', bagi dialah yang memiliki segala-galanya. Walahu kullu syai', saya sebut tadi tiga perkara. Pertama sekali khalqan, Tuhan inilah yang mencipta. Milkan, Tuhan inilah yang memiliki segala-galanya. Kemudian satu lagi adalah
tasarrufan, Tuhan inilah yang mengurus segala-galanya. Dan buat apa kita nak berikan benda lainnya? Buat apa kita nak menyembah kepada benda lainnya? Sebab melantik puasa. Yang puasa adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian saranan yang kedua pula tuan-tuan semua. Saranan kedua dalam ayat ni, walaupun saranan kepada Nabi, tapi saranan kita lah. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Nabi kata aku disaran, diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya aku jadi orang yang serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya tuan-tuan semua ayat ni diminta supaya kita tunduk kepada segala perintah Allah Taala. Kita mengesahkan Allah, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, segala-galanya kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab benda lain tak puasa berlaku. Ya, ini yang kedua tuan-tuan semua. Arahan yang kedua adalah dia panggil wa umirtu an akuna minal muslimin. Aku diperintah supaya menyerah diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang Islam lah. Cuma tuan-tuan semua bila sebab kalau menyerah diri ni tak padan dengan kita mengaku sebagai seorang Islam. Ya, Islam sungguhlah serah segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang nama amal Islam tapi semaya tak. Kalau kita nak harap kadang-kadang anak Muslim selain untuk aku letih, puasa aku letih kadang-kadang orang kita harap ni memang dah utah sikit lah sentuh kata kan. Apakah boleh kita bicara buat Islam kita tu semua tak cukup hanya sekadar kita nama Islam, tak cukup hanya sekadar kita keturunan Islam, kata kita nak penyerahan Islam sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kita doa aku dapatkan setiap kali kita semaya pula inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu penyerahan sebenar yang berlaku macam itu. Segala kehidupan kita serah gapo Tuhan ajar kita, gapo Tuhan perintah kepada kita kan. Bukan hanya sekadar pilih-pilih. Pergi Mekah dia sama serah pada Tuhan, tapi gelik tak pakai tudung pula kan, sebab dia luwi kan, dia boleh pergi Mekah. Kita tak usah kita pula sebab bicara serah pada Tuhan, kita serah segala-galanya mengikutkan Allah Ta'ala. Dan seperti mana saya sebut tadi, aku janji kita di hadapan Allah Ta'ala, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita kalau sungguh-sungguh kepada Tuhan, banyak benda selesai lah. Sekarang ni tak sungguh-sungguh tak ada kan. Hanya gitu-gitu je lah kan. Kemudian yang ketiga pula tuan-tuan semua, di antara arahan Allah Ta'ala kepada Nabi, saranan Allah Ta'ala Nabi dan kepada kita semua, wa ana atul wal Quran. Dan agar kamu baca Al-Quran kepada manusia. Ya, tak sini dia dua lah. Kita baca Quran, kemudian kita baca Quran kepada, kita ajar Quran kepada orang lain. Kita tarbiyah manusia dengan Quran, kita didik manusia dengan Quran. Kan? Kita baca dirasa wa an atbal Quran, kita baca Quran, kemudian kita baca kepada orang lain. Masa kita baca Quran, baca molek ke, kita faham molek, masa samalah kita dah ajar supaya sapa Quran kepada orang lain. Ya, ini tugasan yang diminta oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tugasan kita tuan-tuan semua. Sebab itulah pahala besar orang yang terlibat di Quran, orang baca Quran dan mengajar Quran, pindah Quran kepada orang lain, besar sangat pahala dia. Di mana yang saya selalu baca hadis khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengaji dan mengajar Quran. Dan Nabi bersebut iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li sahibihi. Bacalah Quran, Nabi kata pada hari kiamat dia akan bagi syafaat kepada Tuhan punya pada hari akhirat. Okey. Kalau kita tahu semua, Nabi diajar supaya baca Quran dan ajar Quran kepada orang lain. Ya, baca Quran, ajar Quran, didik orang manusia Quran, dan tu ajar manusia Quran. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Maka barang siapa yang mendapat petunjuk, maka sesungguhnya dia mendapat petunjuk untuk kebajikan dirinya. Dan siapa yang sesat, maka hendaklah maka katakanlah sesungguhnya aku ini tidak lain hanyalah salah seorang pemberi peringatan. Maknanya tentu kalau orang yang boleh ikut Quran, gaul semua tu pulangan kepada dia, bukan kepada Nabi, bukan kita tak. Orang yang boleh ikut Quran, orang boleh terima hidayah, orang yang boleh bina kehidupan berdasarkan kepada Quran, itu adalah pulangan untuk diri dia, bukan untuk orang lain tak. Tak, faman ihtada, siapa-siapa yang dapat petunjuk, maka itu baik nama yahtadi li nafsi. Dan siapa-siapa yang tak usah sesat, Nabi baca dah, kerja Nabi ada, tak usah juga. Maka bukan kerja Nabi untuk nak paksa dia masuk Islam.
Sebab Nabi tak boleh nak bagi hidayah kepada orang. Kerja Nabi adalah faqul innama ana minal munzirin. Aku hanya sekadar beri peringatan. Itu kerja kita. Nabi walaupun hebat macam mana sekalipun, dia hanya sekadar menyampai. Dia hanya sekadar beritahu. Cuma orang itu nak bina kehidupan dia berdasarkan Quran itu dia punya pasal. Nabi tak boleh nak Nabi dakwah tu mesti ikut nasi manjat tidak. Semuanya kita dah bincang sebelum ni kan. Macam Abu Talib kita dah bincang sebelum ni. Walaupun banyak kali Nabi waktu dia ajak kepada Islam, tapi tak jaya juga kan. Sebab kerja Nabi hanya sekadar bagi inzar, bagi peringatan. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala lah yang bagi petunjuk. Kita hanya sekadar bagi bimbingan, bagi tunjuk ajar. Tapi yang bagi hidayah adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak daripada ayat itu semua Allah Taala ajar kita mengenai supaya kita jangan rasa putus asa atau rasa kecewa. Kadang-kadang ambur, rasa kecewa, saya akan ajak tak jadi orang ada. Sebab Nabi pun ketika Nabi ucapkan sebab Tuhan menenangkan hati Nabi. Tuhan kata kepada dia, hidayah bukan tangan kamu hanya sekadar usaha ya. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Fa innama 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Nabi kata, Allah Ta'ala kata, kamu wahai Muhammad, kerja kamu hanya sekadar menyampai. Maknanya kalau kita sebut kita menyampai, kita tahu semua. Tak boleh sebut kita menyampai, kita akan dapat apa dia ni, pahala menyampai oleh pahala dosa. Kalau orang tak dapat hidayah, tak ada apa kita kan. Kalau kita menyampai orang itu apa dia kita boleh pahala, kalau orang itu yang berbuat pahala boleh kita. Yang penting orang yang kerja tabligh menyampai lagu-lagu mana dia boleh pahala. Sama ada orang itu boleh berubah dengan sebab dia pun dia tak boleh pahala sebab dia telah menyampaikan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia boleh beri dia pun 2 kali saja dia boleh pahala. Pahala dia siapa kemudian pahala boleh berubah manusia kan. Kemudian saranan terakhir yang Nabi minta supaya Allah minta supaya Nabi wa qul alhamdulillahi sayuriikum ayati fata'rifunaha wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Yang terakhirlah dan katakanlah wahai Muhammad, segala puji bagi Allah Ta'ala. Itulah kita diajar, maknanya kita diajar sentiasa apa dia ni, berasa maknanya apa yang berlaku dengan kita adalah ketentuan daripada Allah Ta'ala, pemberian daripada Allah Ta'ala. Apabila kita dapat rahmat, dapat nikmat kan, kita diajar alhamdulillah. Kita diajar apa dia, terima kasih kepada yang beri nikmat kepada kita. Bukan makannya itu kan, bukan apa dia, bukan kan, tapi yang beri, yang kuasa mutlak yang beri kepada kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita diajar setiap kali kita buat benda-benda molek kan, kita ucap alhamdulillah. Di sana ada satu doa, apabila kita dapat satu benda kan, kita kata kepada dia alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kan, segala puji bagi Allah Ta'ala yang menyempurnakan segala-galanya. Itulah kata semua antara benda yang Tuhan ajar dari kepada Nabi dan kepada kita semualah. Kita sentiasa aku dengan pemberian yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Waktu Tuhan Subhanahu wa qul wahai Muhammad katakanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan memperlihatkan kepada kamu tanda-tanda kebesarannya, maka kamu akan mengetahuinya. Allah Ta'ala akan tunjuk kuasa-kuasa Tuhan. Setiap masa Tuhan akan tunjuk kuasa dia. So timbul kehebatan Allah Ta'ala. Kita akan kenal siapakah Allah Ta'ala sebenarnya. Kita akan kenal siapakah yang berhak untuk dia semua yang sebenarnya, dan siapa yang sebenarnya punya kekuasaan yang mutlak. Kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sayuriikum ayati, Allah Ta'ala akan tunjuk kuasa-kuasa dia. Kemudian pada masa itulah kita akan tahu kehebatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan tahu apa dia ilmu Allah Ta'ala. Kita akan tahu kuasa Tuhan. Kita akan tahu hikmah Allah Ta'ala cipta segala-galanya. Betul lah terus menurut kan, dari dunia sekarang banyak hal kita dapat. Allah Ta'ala tunjuk kita, tunjuk so kuasa dia. Sebenarnya akan berlaku semua ni. Akhir sekali wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Dan akhir sekali Allah SWT tidak akan lalai apa yang kamu lakukan. Allah Ta'ala tak lalai. Tuhan tengok semua, Tuhan buati semua, Tuhan nilai semua apa yang kita lakukan.
Kan? Sebab itulah ayat-ayat akhir sebenarnya walaupun pendek, tapi bagi orang yang menghayati macam cukup untuk buat perubahan dalam kehidupan dia. Ya, dia tidak akan maknanya dia akan terasa sama Allah Ta'ala bersama dia. Dia akan terasa sama Allah Ta'ala akan menilai hidup dia. Dia akan terasa sama Allah Ta'ala akan apa dia ni, akan muhasabah apa diri dia dan sebagainya. Sebab Tuhan ni tak pernah lalai walaupun satu saat apa yang dibuat oleh manusia. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Allah Ta'ala sekali-kali tidak lalai daripada apa yang kamu lakukan. Itulah satu semua yang kita boleh bicara pada hari ini, dan saya alhamdulillah kita dapat selesai beberapa daripada awal sampai akhir surah An-Naml. Dan insya-Allah untuk minggu depan saya akan buat khalasah atau kesimpulan macam biasa, insya-Allah daripada awal sampai akhir saya akan buat dalam bentuk PowerPoint insya-Allah, dan apa daripada awal lah, supaya kita boleh takak daripada awal ke apa pembincangan yang kita bincang sepanjang surah An-Naml daripada awal sampai akhir. Itulah satu semua, moga apa dia kita dapat memahami apa yang kita bincang pada hari ini, dan termohon semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beri kekuatan kepada kita, taufik kita, dan beri semangat selalu kita boleh mendekati ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tekad kita cuba memahami sebelum kita mati kita boleh faham Quran dan kita boleh menghayati Quran keseluruhan insya-Allah taala. Sangatlah saya untuk kawan kita boleh semuanya. Okey. Sangatlah itu semua yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kekurangan daripada kalimat saya sendiri. Aku qauli hadza wa astagfirullahalazim li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli nar. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa syarifna bi syarafatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وأصلح أنفسنا واجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. اللهم اجعل القرآن أخلاقنا. عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر.